Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kumpulan kami akan menerangkan tentang sedikit tentang subjek asas qiraat ilmi berkenaan dengan cara-cara bacaan Imam Kisai dan Imam Ja'far. InsyaAllah kumpulan kami akan menerangkan terlebih dahulu tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat pada sudut bahasa merupakan bentuk jamak pada perkataan al-qiraah yang bermaksud bacaan. Kata dasar bagi perkataan ini membawa maksud dia membaca. Qiraat ialah satu ilmu yang diketahui dengannya tata cara pembacaan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran dan cara mempraktikkan sama ada disepakati atau diperselisih dan disandarkan setiap cara bacaan kepada perawinya. Antara objektif tentang Imam Kisai dan Imam Abu Ja'far ialah kita dapat mengenali antara imam qiraat yang mutawatir. Yang kedua, kita dapat membezakan cara bacaan dari segi sebutan huruf dan mengetahui puncanya. Dan yang terakhir, apa yang kita dapat? Kita dapat meningkatkan kefahaman ilmu qiraat. Kita pergi kepada latar belakang tentang Imam Al-Kisai. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Hamzah yang berasal dari Parsi. Al-Kisai merupakan gelaran yang diberikan kepadanya sebagaimana diriwayatkan bahawa gelaran tersebut diperoleh kerana beliau menghadiri sebuah majlis Hamzah ibnu Habib Az-Ziyad dengan memakai baju kisaun hitam yang mahal. Ketika beliau tidak hadir ke majlis, sang guru pun bertanya kepada hadirin tentang ketidakhadirannya. Apa yang telah dilakukan oleh si pemakai baju hitam? Sejak daripada saat itu, beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Kisai. Imam Kisai dilahirkan di Kufah pada tahun 119 Hijrah dan wafat pada tahun 189 Hijrah. Dalam perjalanannya menuju ke Tus, sebuah wilayah di Parsi, beliau juga merupakan salah seorang daripada Imam Al-Qura. Isu antara semasa dalam kehidupan Imam Al-Kisai, terdapat isu debat antara dua tokoh ulama yang masyhur. Ceritanya, Al-Kisai memainkan peranan yang besar dalam mendirikan madrasah Kufah sehingga beliau dianggap sebagai pengasas mazhab Kufah yang sebenar. Ketika bermukim di Baghdad, Al-Kisai kurang senang terhadap perkataan bangsa Arab kota yang mengandungi kesalahan dalam perbualan yang didengari. Al-Kisai tidak berpuas hati dengan masalah ini dan dari sinilah awal akhirnya dua mazhab Nahu antara Kufah dan Basrah. Perdebatan antara Sibawayh dan Al-Kisai dikenali sebagai Masalah Az-Zumburiyah. Mengikut pendapat sebagai ulama Nahu, pendapatan ini dibenangi oleh Al-Kisai dan ia menjadi tonggak perkembangan mazhab Kufah. Namun demikian, setelah kematian Sibawayh, Al-Kisai pun membaca dan mengkaji kitab Sibawayh yang terkenal, iaitu Al-Kitab, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Antara guru-guru Imam Kisai, Imam Hamzah, Muhammad bin Abi Laili, Isa bin Muhammad Al-Hamzani, Abu Bakr bin Ayash, Ismail bin Ja'far dan Asim. Antara anak-anak murid Imam Kisai yang masyhur, Abu Haris, Duri Kisai, Ahmad bin Jabir, Abdullah bin Mansur, Abdullah bin Ahmad Zakwan, Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Antara kitab karangan Imam Kisai yang pertama, Al-Quranul Ma'ani, Kitabul Qiraah dan Kitabun Nahu. Kita pergi kepada Imam Abu Ja'far. Latar belakang Imam Abu Ja'far. Kajian Ibnu Al-Jazari terhadap qiraat berdasar kepada 3 rukun, iaitu sanad yang sahih, menepati mushaf Osmani dan menepati bahasa Arab yang fasih.
Rumusannya 3 qiraat, iaitu Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf adalah sahih dan mutawatir. Nama sebenar Imam Abu Ja'far ialah Yazid bin Al-Qaqqa Al-Makhzumi Al-Madani. Beliau wafat pada 130 Hijrah. Sewaktu awal kecilnya, Imam Abu Ja'far dibawa kepada Ummu Salamah, iaitu Ummu Al-Mu'minin, dan beliau menggosok kepadanya dengan mendoakan keberkatan. Abu Ja'far juga pernah bersolat di belakang Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Guru dan anak murid Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far adalah di kalangan tabi'in. Beliau menerima pendidikan Al-Quran daripada guru-guru di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Guru-guru ni ialah Abdullah Ibnu Ayyash, Ibnu Abu Rabi'ah, Abdullah Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan beliau sempat membaca Al-Quran kepada Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu anhu, namun Imam Al-Zahabi menafikannya. Ilmu Al-Quran yang dikuasainya menjadikan beliau tumpuan Islam ketika itu. Untuk menerima ilmunya, antara yang menjadi muridnya ialah Imam Nafi', Sulaiman Ibnu Muslim, Ibnu Jammaz, Isa Ibnu Wardan, Abu Amru, Abdul Rahman Ibnu Zaid, Ibnu Aslam dan 3 anaknya iaitu Ismail, Yaqub dan Maimunah. Sekian daripada saya serahkan kepada Muhammad Faris bin Kufi. InsyaAllah saya akan teruskan dengan manhaj bacaan Imam Kisai. Yang pertama, membaca basmalah antara 2 surah kecuali antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Contoh yang kedua ialah bab mad. Pada mad wajib muttasil, Imam Kisai akan membaca dengan 4 harakat. Contohnya pada ayat Hunafa'a wa yuqimu, dan pada mad wajib dan pada mad jaiz munfasil, Imam Kisai juga akan membaca dengan 4 harakat. Contoh ayat wa ma umiru illa. Dan contoh yang ketiga ialah bab ta ta'nis. Imam Kisai akan mengidghamkan kalimah ta ta'nis apabila bertemu dengan huruf jim, dha, za, fa, sa, sa. Contoh bacaan yang keempat pada bab zal pada kalimah iza. Imam Kisai akan mengidghamkan kalimah iza apabila bertemu dengan huruf sa, da, fa, za, ta. Contoh kalimah in tamshi. Contoh bacaan yang kelima pada bab lam pada kalimah hal dan bal. Imam Kisai akan mengidghamkan kalimah hal dan bal apabila bertemu dengan huruf fa, nun, fin, za, ta, ba, ta. Contoh kalimah hal ta'lamu. Contoh yang keenam, Imam Kisai akan membaca dengan ishmam pada kalimah berikut. Dan contoh yang ketujuh, Imam Kisai akan mensukunkan huruf ha pada kalimah berikut. Contoh wahwa, wahya, fahwa, fahya, lahwa, lahya. Sumbangan Imam Kisai mengubah tanda baris Al-Quran, dhammah, fathah dan kasrah yang sebelumnya ialah titik dan ditukar kepada huruf. 2. Menambah beberapa tanda lain seperti tasydid iaitu sabdu dan sukun iaitu mati. 3. Banyak menghasilkan penulisan kitab yang masyhur, Ma'ani Al-Quran, Al-Qira'ah, Al-Adad, Al-Nawadir, Al-Kabir dan beberapa kitab dalam ilmu Nahu,
seperti Al-Hija' dan Kitab Al-Huruf. 5 contoh manhaj Abu Ja'far. 1. Silah min jami' sekiranya selepasnya berbaris sama ada terdapat hamzah ataupun tidak. Contoh, alaikum dibaca alaikumu. 2. Kasrah munfasil 2 harakat dan tasawud 4 harakat muntasil. 3. Ibdal hamzah yang sukun secara mutlak. Contoh, mu'minun dibaca mu'minun, yuminun. 4. Ikhfa'kan nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf ghain dan kha. Contoh, qiradatan khasiin. 5. Saktah setiap huruf hijaiyah yang terletak di awal surah. Contoh, alif lam